Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 akan memfokuskan tajuk berkenaan dengan murid berkeperluan khas yang mengalami masalah sindrom Down. Maklumat yang kami perolehi dari sumber internet adalah seorang yang mempunyai masalah sindrom Down. Berikut merupakan maklumat responden yang dikreatifkan melalui komik. Hai adik, saya Cikgu Adriana. Boleh saya tahu siapa nama kamu? Hai Cikgu, nama saya Nuraliza Azli. Oh, Nur Alisa, berapa umur kamu? Dan kamu bersekolah di mana? Umur saya 9 tahun dan bersekolah di Sekolah Rendah Papera Estate, Cikgu. Berikut merupakan maklumat tambahan responden. Nama ibu Nur Iliana Muhammad Ali, berumur 40 tahun. Seterusnya ialah proses pembelajaran kanak-kanak sindrom Down. Dalam aspek akademik, kanak-kanak sindrom Down ini mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah. Kanak-kanak sindrom ini memerlukan kaedah intervensi awal iaitu terapi pertuturan. Alat artikulasi kanak-kanak sindrom Down ini perlu dipastikan tidak mempunyai masalah untuk menjalani terapi pertuturan. Mereka diajarkan untuk mengeluarkan bunyi dari peti suara, mengikut huruf yang mudah dengan melaksanakan aktiviti permainan bahasa yang menarik. Dalam aktiviti pengajaran kanak-kanak sindrom Down, guru menggunakan ayat pendek dan bahasa yang menarik untuk merangsang kanak-kanak sindrom Down untuk belajar. Seterusnya, pendekatan melalui aksi dan lakonan untuk membantu mengoptimalkan proses pembelajaran kanak-kanak. Dan ketiga, memberikan tindak balas terhadap setiap percakapan mereka. Dalam proses pembelajaran kanak-kanak sindrom Down, mereka didedahkan dengan kaedah terapi cara kerja, iaitu melatih mereka dari segi kemahiran pergerakan motor, pengurusan diri dan sebagainya. Bagi cara mengatasi kelemahan pelajar dalam proses pembelajaran, kebanyakan kanak-kanak sindrom Down mengalami masalah dalam pertuturan. Pertuturan yang betul merupakan asas dalam komunikasi bagi memudahkan interaksi antara pengajar dengan kanak-kanak sindrom Down. Oleh itu, penggunaan alat artikulasi yang dipilih adalah bersesuaian dengan masalah kanak-kanak ini. Sebagai permulaan, kanak-kanak ini perlu diajar mengeluarkan bunyi dari peti suara mereka menggunakan huruf yang mudah untuk disebut dan dalam suasana permainan yang santai. Kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak sindrom Down ini perlulah berbagai, iaitu tidak boleh tertumpu kepada satu kaedah sahaja. Ini adalah kerana kanak-kanak ini mudah jemu dan cepat bosan sekiranya diberi satu bentuk kaedah. Guru pembimbing perlulah mahir dengan konsep pembelajaran sebagai penyampai isi pembelajaran supaya guru mendapat idea untuk merangka bahan bantu mengajar bagi memudahkan kanak-kanak sindrom Down ini memahami sesuatu pembelajaran. Seterusnya, saya akan meneruskan mengenai penggunaan alat bantu mengajar untuk mengajar pelajar sindrom Down. Yang pertama, menggunakan kad pelbagai warna dalam mengenal huruf dan perkataan. Contohnya, mengikat kad yang telah disusun, mengatur kad, menyambung beberapa objek menggunakan satu tali dan mengatur objek mengikut bentuk. Yang kedua, menyediakan tanah liat, penitik ubat dan kereta mainan untuk mereka bermain dan ia akan membantu mereka untuk membina kekuatan. Yang ketiga adalah beg dan kotak yang tidak berat dan turut mempunyai pembengkang. Hal ini apabila mereka menggunakan alat seperti beg dan kotak ini akan membantu mereka untuk membina kekuatan diri mereka sendiri. Akhir sekali adalah sudu, pencedok dan senduk disediakan untuk melakukan aktiviti memindahkan bahan serta memenuhkan bekas dalam pelbagai saiz dan bentuk. Seterusnya, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran khas oleh guru untuk membantu kanak-kanak sindrom Down. Teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk membantu kanak-kanak sindrom Down ialah dengan memperkenalkan pelbagai jenis permainan kepada mereka. Permainan penting untuk membantu pembesaran setiap kanak-kanak ini. Ia membantu pemahaman mereka mengenai kehidupan.
Melalui permainan juga, kanak-kanak sindrom Down menjadi cerdik dan berkeupayaan memahami hubung kait, sebab dan akibat. Antara jenis-jenis permainan yang sesuai dipraktikkan ialah bagi peringkat kanak-kanak, guru boleh menggunakan teknik permainan selidik dan jelajah. Dalam permainan ini, kanak-kanak dapat mengenal pelbagai jenis objek yang dilihat mereka. Ini dapat membuatkan kanak-kanak tertarik kepada semua benda. Kedua, permainan fizikal. Dalam permainan ini, kanak-kanak dapat dilatih merangkak dan bertatih serta berminat membuka almari, laci, bakul dan kotak. Seterusnya ialah permainan membina dan kognitif. Dalam permainan ini, kanak-kanak dapat mencantum gambar berdasarkan corak, bentuk atau warna. Dalam permainan ini, IQ kanak-kanak ini dapat diuji. Kemudian, permainan sosial. Dalam permainan ini, kanak-kanak akan lebih aktif kerana permainan sorok-sorok sesuai dijalankan. Di samping itu, kanak-kanak dapat bergembira. Kanak-kanak ini juga akan ketawa apabila digeletik. Menurut Akta Pendidikan bagi semua jenis kanak-kanak cacat 1975 Public Law 94 hingga 142, terdapat beberapa komponen yang responden ini perlu patuhi dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Antara komponen tersebut adalah: pertama, mengenal pasti kanak-kanak khas. Seperti yang dinyatakan di atas, responden ini telah dikenal pasti mempunyai masalah sindrom Down. Perkara ini adalah penting bagi menentukan tahap pembelajaran serta jenis pendidikan yang bersesuaian dengan responden ini. Seterusnya, keizinan ibu bapa. Murid berkeperluan khas hanya dapat ditempatkan di kelas pendidikan inklusif sekiranya mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Walaupun sudah dinyatakan oleh pakar bahawa anak mereka berada dalam golongan berkeperluan khas. Dalam hal ini, ibu bapa responden telah memberi keizinan untuk menempatkan anaknya di PPI. Komponen yang seterusnya adalah persekitaran yang tidak terhad. Murid berkeperluan khas juga berpeluang untuk mendapatkan peluang persekitaran pendidikan yang tidak terhad, sama seperti pelajar lain di arus perdana. Responden ini juga telah mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum dan acara sekolah. Terdapat beberapa acara sekolah seperti sukan tahunan yang melibatkan gabungan penyertaan daripada murid berkeperluan khas dan juga murid arus perdana. Seterusnya adalah rancangan pendidikan individu. Setiap daripada murid berkeperluan khas memerlukan RPI iaitu rancangan pengajaran individu yang khusus buat mereka kerana tahap pencapaian adalah berbeza walaupun mempunyai masalah yang sama. RPI juga membantu responden untuk belajar dengan lebih baik mengikut keperluan dan kesesuaiannya. Selamat sejahtera semua. Saya nak menjelaskan tentang peranan pihak kerajaan dan NGO untuk sindrom Down. Sokongan untuk kanak-kanak sindrom Down. Untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu dengan sindrom Down dan keluarga mereka perlu melalui perspektif kebajikan, kesihatan, pendidikan dan kerjaya. Peranan pihak kerajaan dan NGO, Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM) yang menjalin jaringan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, pelbagai agensi dan badan korporat.
universiti awam atau institusi pengajian tinggi awam, Yayasan Kiwani Syndrome Down, Langdon Down Center dengan Bakti Mind. Mereka memberi sokongan dari segi melaksanakan program seperti terapi pertuturan dan terapi fizikal, fisioterapi, terapi cara kerja, stimulasi bayi, interval awal lanjutan pembelajaran sebelum ke sekolah, penjagaan harian, bengkel vokasional, pusat sumber maklumat mengenai sindrom Down. Itu sahaja. Antara cadangan penambahbaikan PTPC untuk pelajar tersebut jika saya menjadi guru kepada responden di peringkat sekolah menengah adalah mempelbagaikan alat bantu mengajar. Hal ini dapat menarik minat mereka untuk belajar. Ia juga dapat membantu guru menyampaikan pengajaran yang lebih mudah serta menarik. Antara contoh alat bantu mengajar adalah model berskala, papan pameran, projektor, LCD dan komputer. Cadangan seterusnya adalah memberikan suasana belajar di luar bilik darjah. Hal ini dapat membuka mata serta membina suasana berlainan untuk mereka kerana ada beberapa aktiviti yang memerlukan ruang yang lebih luas. Antara tempat yang sesuai adalah perpustakaan, taman permainan, makmal komputer dan lawatan ke zoo. Sekian, terima kasih. Ini merupakan sumber rujukan yang kami rujuk untuk membuat video berkenaan dengan pelajar yang mengalami sindrom Down. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.